هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah mendengar alunan nasyid sifat 20 dari kumpulan Raihan yang berkait dengan tajuk pembelajaran kita. Oleh itu, untuk video kali ini kita akan belajar tentang sifat iradat Allah. Belajar tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Seri Bemban. Jom kita tengok apa maksud sifat-sifat iradat Allah. Maksud sifat iradat Allah adalah Allah Maha berkehendak, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Dan Allah lah yang menentukan perkara mungkinat, iaitu perkara yang boleh wujud ataupun tidak. Contohnya seperti wujudnya seseorang ada di mana, pada waktu bila dan dari arah yang mana, ianya boleh sahaja berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak mampu untuk menghalang kehendak Allah. Apabila Allah menginginkan suatu perkara itu berlaku, maka ianya akan berlaku. Hukum beriman dengan sifat iradat Allah adalah wajib kepada setiap umat Islam. فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد. Surah Al-Buruj ayat 16. Maksudnya, Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah juga berkuasa di atas setiap takdir yang ditetapkan, seperti hujan, banjir, salji, kejadian langit dan bumi yang berlapis-lapis dan sebagainya. Untuk apa semua ini berlaku? Ianya supaya manusia mengerti dan berfikir bahawa Allah lah yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Dan Allah mampu melakukan apa saja tanpa perlu pertolongan daripada makhluk lain. Dalil akli sifat iradat. Yang pertama, Allah menciptakan semua makhluk tanpa dipaksa. Yang kedua, orang yang terpaksa melakukan sesuatu dikira lemah. Yang ketiga, mustahil Allah itu lemah. Jadi, kita dapat lihat di sini yang Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Dan Allah itu juga menciptakan makhluk, tidak kiralah apa saja makhluk itu, Allah tidak perlukan pertolongan daripada benda yang lain. Lawan sifat iradat adalah karahah. Maksud karahah adalah terpaksa. Sifat terpaksa ini adalah sifat yang lemah dan ianya adalah sifat makhluk. Dan sifat ini tidak layak kita tandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah itu maha sempurna dan langsung tidak ada kekurangan padanya. Dan mustahil pada Allah, mustahil bagi Allah untuk bersifat dengan sifat yang lemah kerana sifat Allah itu maha sempurna dan maha hebat
tiada tandingan di langit dan di bumi. Contoh-contoh iradat Allah yang mana berkait dengan kejadian siang dan malam, peredaran matahari, bulan dan bintang. Semua itu Allah ciptakan tanpa perlu kepada pertolongan daripada makhluk lain. Berlakunya pertukaran silih berganti siang dan malam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah mampu untuk menghadirkan bencana alam. Ini kerana segala kehendak Allah pasti akan berlaku. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 82 yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah berkehendakkan sesuatu itu untuk berlaku, ianya akan berlaku. Tujuan beriman dengan sifat iradat. Mengapakah kita sebagai umat Islam perlu untuk beriman dengan sifat iradat? Ianya adalah untuk menjadikan diri kita redha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan, apa jua ujian Allah terhadap kita, kita perlu redha. Dan apabila kita beriman dengan sifat iradat, kita akan menjadi lebih sabar dengan ujian Allah. Apa saja ketetapan dan ujian Allah, kita akan lebih tenang dan sabar dalam mengharunginya. Seterusnya, ianya juga untuk meningkatkan keyakinan kita. Yang mana apabila kita menghadapi ujian, kita tidak boleh sekadar pasrah tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dengan berimannya kita dengan sifat iradat ini mengajarkan kita untuk berikhtiar ataupun berusaha mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan kita. Kerana setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Dan kita tidak boleh berputus asa. Yang mana akhirnya perlu ada sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap apa yang berlaku di langit dan di bumi ataupun ujian yang berlaku ke atas kita ataupun sekeliling kita, tidak lain tidak bukan kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat mengingkari sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengingkari sifat iradat Allah, banyak perkara negatif yang akan berlaku kepada diri kita, diri seseorang. Perkara yang macam mana? Contohnya adalah akan lahir di dalam diri kita sifat malas berusaha. Bila kita mengingkari sifat iradat Allah, kita akan rasa kita malas berusaha dan kita merasa sombong dengan apa yang kita ada. Kita rasakan apa yang kita ada adalah hasil daripada titik peluh kita sendiri. Dan kita lupa terhadap pemberian Allah terhadap kita. Kita rasakan hasil kekayaan, apa saja kesihatan ataupun kemewahan yang diberikan kepada kita, kita rasakan ianya adalah tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Dan sifat orang yang mengingkari
iradat Allah juga adalah suka menyalahkan orang lain. Bila kita ingkar dengan sifat iradat Allah, akibatnya kita akan menjadi lemah dan suka menyalahkan orang lain kerana kita tidak kuat dan tidak mempunyai motivasi diri. Kita lemah, kita mudah percaya dengan hasutan luar. Seterusnya, perbezaan kehendak Allah dan kehendak manusia. Kehendak Allah, apa sekalipun, macam mana sekalipun pasti berlaku. Dan tiada batas, tiada sempadan. Manakala kehendak manusia, pastinya terbatas dan boleh jadi berlaku ataupun mungkin tak berlaku. Kerana manusia adalah makhluk Allah dan walau macam mana sekalipun, manusia memerlukan kepada keredaan Allah dan juga keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah mengizinkan perkara itu untuk berlaku, maka ianya akan berlaku. Jika Allah tidak mengizinkan perkara itu berlaku, maka ianya tidak akan berlaku. Hikmahnya, kita boleh lihat, dengan kita beriman terhadap sifat ini, kita akan menjadi manusia yang bertawakal di atas setiap pekerjaan kita. Kita akan berdoa dan kita akan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya juga melatih diri kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Seterusnya, kita akan bersangka baik atas ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan menyalahkan sesiapa atas apa sahaja ujian Allah terhadap kita. Dan kita kena ingat, segala apa yang berlaku, baik atau buruk, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Ta'ala.